Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati, yang bahagia Tok Puan Hajah Zarani binti Othman, Ketua Dewan Muslimat PAS Marang, merangkap Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu, yang berbahagia Tuan Haji Muhyiddin Abdul Rashid, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, yang dihormati Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Ketua Penerangan, Ahli Jawatan Kuasa dan seluruh kepimpinan Dewan Muslimat PAS kawasan Marang, Wakil Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu, merangkap Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri, pengerusi dan ahli-ahli Khairun Nisa yang amat dihormati Tok Puan Sri Hajah Zainab Awangah, ibu kepada kita semua, Panitia Mesyuarat Agung Tahunan PAS Kawasan Marang, 276 orang perwakilan Dewan Muslimat PAS dari cawangan-cawangan ke Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan Marang kali ke-35 pada hari ini. 8 orang jejaka-jejaka yang ada bersama dalam majlis pada hari ini, seterusnya muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana diberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada pagi ini dalam suatu suasana yang baharu. Tak pernah lagi kita duduk jarak-jarak begini dalam mesyuarat agung. Apapun ini adalah untuk melaksanakan tanggungjawab yang diperuntukkan di bawah Akta Pertubuhan bagi mengadakan mesyuarat agung di peringkat cawangan-cawangan, di peringkat kawasan, di peringkat negeri sehinggalah ke muktamar di peringkat pusat, untuk membolehkan sesebuah parti atau pertubuhan itu terus sah menjadi sebuah parti di sisi perlembagaan negara kita. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi tahniah kepada seluruh pimpinan Dewan Muslimat PAS kawasan dan cawangan-cawangan yang turut hadir dalam mesyuarat pada hari ini, dan terima kasih setinggi-tinggi kepada Ketua Dewan Muslimat PAS kawasan dan ahli jawatan kuasa kerana menjemput saya untuk bersama-sama dengan para muslimat sekalian dalam mesyuarat agung Dewan Muslimat PAS kawasan Marang kali ke-35 ini. Sesungguhnya usaha kita ini adalah bagi meneruskan mata rantai ikatan sebuah harakatul Islamiyah yang mengambil jalur pendekatan tarbiyah, dakwah dan siasah untuk membawa mesej bagi menyelamatkan rakyat dengan Islam, membawa budaya politik Islam yang menekankan ketakwaan kepada Allah, bagi menyambung tugas yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam sejak zaman berzaman. Tugas ini tidak mudah. Oleh kerana itu, ganjarannya, imbalannya adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bersama dengan Parti Islam Se-Malaysia PAS ini tentulah berbeza dengan parti-parti yang lain, pertubuhan yang lain yang ada dalam negara kita. Masing-masing mempunyai peraturan, dasar dan prinsip perjuangan masing-masing. Adapun kita dalam sebuah jemaah Harakatul Islamiyah
pertubuhan yang dinamakan Parti Islam Se-Malaysia PAS ini adalah terjun ke dalam masyarakat dengan tugas dakwah, tarbiyah dan juga siasah. Kepada setengah kalangan pengkaji sosial dan sosiologi pada hari ini, antara tugas yang sedang kita laksanakan, sama ada di peringkat cawangan, negeri atau negara, adalah apa yang disebut sebagai khidmat sosial. Dan menurut pandangan cendekiawan Islam seperti Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syuqqah yang menulis buku Kebebasan Wanita, seorang yang merupakan anak didik jamaah Ikhwanul Muslimin, pernah menulis bahawa tugas seperti kita ini adalah tugas khidmat sosial berdasarkan kepada dua takrifan. Yang pertama adalah apabila wujudnya sejumlah sekumpulan orang yang bergabung dan bekerjasama melakukan suatu perkara yang memberi manfaat kepada diri dan masyarakat awam, baik dalam bidang ibadah, keilmuan ataupun apa jua perkara. Tidak ada parti yang lain yang mengambil tanggungjawab untuk membawa masyarakat kepada ibadah. Keilmuan adalah sikit-sikit parti lain, tapi ibadah jarang kita dengar. Yang kedua, mengikut takrifan Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syuqqah, ialah kegiatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang atau perkumpulan secara sukarela sebagai tugas terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan, amar ma'ruf nahi mungkar, kerja bakti dan sosial, serta kegiatan lain-lainnya. Ada juga yang mendefinisikan khidmat sosial sebagai melaksanakan tanggungjawab penjagaan masyarakat ataupun komuniti kita dalam amalan kebaikan dan perkara makruf, mencegah kemungkaran berdasarkan kepada keperluan komuniti dalam masyarakat. Jarang ada sebuah pertubuhan parti politik seperti kita ini dalam konteks negara kita yang menjalankan tugas yang begitu terangkum daripada ibadah, pendidikan dan lain-lain. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok wanita telah memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat. Hatta pada zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, dalam pelbagai aspek kebudayaan dan peradaban, dalam aspek turut serta di medan pertempuran, mengubati luka para mujahid, mendermakan harta dan perhiasan mereka untuk membantu pasukan perang. Dari kalangan sahabat Nabi, kelompok wanita ini juga ada ahli pidato yang hebat. Ada juga, bukan orang lelaki je yang jadi ahli pidato pada zaman Nabi. Ada kelompok wanita ahli pidato. Seperti Asma binti Yazid Al-Ansariyah yang belajar pelbagai ilmu dari Nabi SAW dan meriwayatkan sejumlah hadis daripada Nabi SAW. Asma binti Yazid ini seorang ahli pidato yang hebat. Pada zaman Nabi SAW masih ada. Ummu Darda yang nama aslinya adalah Khiyarah binti Hadrat Al-Sulami adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis secara langsung daripada Nabi SAW dan juga daripada suaminya Abu Darda,
Uwaimir ibn Malik dan perawi daripada kalangan tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada Ummu Darda. Bukan mudah untuk dikenali sebagai mereka yang boleh meriwayatkan hadis. Ummu Darda termasuk di kalangan itu. Termasuklah Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya. Demikian juga sikap sukarelawan yang sama-sama kita baca apabila Asma binti Abu Bakar membawa bekalan makanan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapanya Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di Gua Thur. Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama yang terkenal, ada menulis mengenai adanya amalan di zaman Nabi daripada kalangan wanita muslimat yang suka mengadakan walimah, suka masak selepas Jumaat dan dihadiri oleh sesiapa sahaja yang mahu. Wanita ini mempunyai ladang sejenis tanaman seperti ubi, dan pada setiap Jumaat muslimat ini membuat lauk sejenis sup untuk dihidangkan kepada sesiapa yang hadir. Ini ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Kalau ada muslimat nak buat sup ekor lepas main Jumaat, bagus juga. Boleh kita pakat makan Melaka. Zainab binti Jahsh Al-Asadiyah adalah wanita pada zaman Nabi SAW yang mempunyai kemahiran tangan dalam pekerjaan menyamak kulit dan menjahit manik, dan hasil jualannya disedekahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mahir mencelup pakaian dengan warna. Samak kulit ni bunyi macam ketugas orang lelaki. Tapi ada di kalangan sahabat muslimat yang hidup pada zaman Nabi SAW, Zainab ini boleh samak kulit, menjahit manik, dan hasil jualan itu disedekahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah pada waktu itu terdapat seorang wanita bernama Al-Hawla yang merupakan penjual minyak atar. Wanita berketurunan Al-Asadiyah ini bekerja mengumpul benang bulu binatang, rambut, sabut dan memintalnya dan jual bersama dengan minyak atar itu. Selain daripada itu juga, Kharqa, iaitu ibu saudara sebelah ibu Jabir bin Abdullah, mempunyai kebun kurma dan datang menemui Nabi SAW meminta nasihat semasa beliau dalam iddah. Kharqa iddah waktu itu datang jumpa Nabi, tanya pandangan nasihat Nabi. Lantas Nabi SAW tidak melarangnya keluar dari kebunnya untuk memetik buah kurma supaya dapat dijadikan sebagai sedekah atas suatu penghasilan yang baik dari buah tersebut. Kharqa ini juga bertugas tukar sapu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kini kita duduk dengar orang lelaki je buat kerja. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Naratif bahawa para muslimat sangat berperanan dan mempunyai tugas masing-masing yang besar yang sama-sama melengkapkan sebuah kerajaan pada zaman Nabi SAW. Termasuklah juga bidang rawatan dan pengubatan. Pada zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang masyhur, Asy-Syifa binti Abdullah Al-Qursyiyah, yang pandai mengubati dengan ruqyah dan diakui oleh Rasulullah SAW. Kita duduk dengar, biasa ruqyah ni orang lelaki je. Padahal pada zaman Nabi SAW ada muslimat yang mempunyai kemahiran yang demikian. Apa yang saya nak sampaikan ialah tugas tanggungjawab sama ada muslimin atau muslimat, walaupun kudrat dan fizikalnya berbeza-beza, tetapi sama-sama bernilai
di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberi sumbangan kepada perjuangan. Memberi sumbangan kepada perjuangan Islam dan pengisian kemenangan dalam apa-apa jua perjuangan, sama ada di peringkat yang kecil atau peringkat yang lebih besar. Tinggal lagi ialah bagaimana kaedahnya, cara yang cermat dan selamat untuk kita susun dan kita atur supaya peranan yang diberikan oleh para muslimat ini bukan sekadar untuk melengkapi peranan yang sedia ada, tapi mampu untuk menjadi penyumbang utama kepada pengisian kepada sesebuah kemenangan. Perkara ini perkara baru bagi kita semua. Selama ni duk pilihan raya kalah semua, tak cukup undi semua. Tiba-tiba kita diberi amanah tanggungjawab yang besar. Dalam keadaan semua pihak, sama ada muslimin atau muslimat, menawarkan diri masing-masing untuk sama-sama mengisi kemenangan ini, tentulah ianya perlu disusun atur dengan sebaik mungkin. Ada peranannya yang terpaksa disusun atur muslimin dahulu. Bukan bermakna kita meminggirkan atau melupakan para muslimat. Kerana kita sedar tentang peranan yang dimainkan oleh para muslimat. Kadang-kadang kita rasa terharu apabila ada muslimat kata, masa nak pilihan raya, nak suruh pergi congek-congek pergi rumah orang ngepeng, suruh kita. Orang puang, orang lelaki duduk kedai kopi minum air. Dia tengok jauh-jauh kita pergi. Hak kena marah kita lah, dia kata. Hak kena hambak, kena marah, kena jekoh, kena hambakkan anjing. Kita, dia kata. Semua itu kita sedar, kita tekuni. InsyaAllah kita cuba susun atur dengan sebaik-baik mungkin. Dalam konteks negeri Terengganu ini, kita ada sesepuh hubungan kita yang juga sesepuh politik. Yang antara tanggungjawab berat dia ialah nak susun atur. Kena buat baik-baik dengan dia lah bagaimana nak susun atur dengan cara yang cermat dan terbaik. Para muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, tadi yang bahagia Tok Puan menyebut tentang suasana baharu kita, COVID-19. Kebetulan hari Khamis, beberapa hari yang lalu, saya berada di Kuala Lumpur. Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, sidang COVID, sidang khas mengenai COVID yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apabila laporan dilihat ke seluruh negara, tahap pematuhan semakin melonggar. Apabila di pasar-pasar, di kedai-kedai makan, di shopping kompleks, ramai orang sudah lupa tentang tanggungjawab masing-masing untuk menjaga keselamatan dan kesihatan. Tidak ada social distance, tidak ada tak pakai mask dan sebagainya. Dan dalam keadaan ada kluster baru apabila ada kelompok yang pulang daripada luar negara. Sama ada pelajar ataupun pekerja Malaysia yang bertugas di luar negara ataupun mereka yang terkandas sebelum ini di luar negara. Termasuklah kluster kapal yang masuk menghantar barang. Kapal hantar barang tu bukan barang saja, dia ada kru dia, ada dia punya klasi dia, ada jurutera atas kapal dan sebagainya. Ada juga kes-kes yang berlaku mereka ini masuk positif tapi tak tahu. Kalau negara Singapura mudah lagi dia buat. Tak boleh turun langsung. Klasi kapal ke, kru-kru tak boleh turun. Hantar barang je. Lepas tu balik. Kalau sakit,
pun balik. Tak boleh turun. Kita pada waktu sebelum pada ini boleh turun untuk mendapat rawatan, untuk tes dan sebagainya. Tapi keputusan yang terbaru dibuat supaya mereka juga tidak turun. Petugas kesihatan kita yang naik ke atas kapal dan tempat-tempat mereka untuk menjalankan tes dan sebagainya. Apa yang berlaku sebenarnya masih terkawal. Cuma langkah perlu dibuat untuk memastikan supaya tidak ada peningkatan baru. Kerana apabila berlaku peningkatan baru, kita akan kembali ke zaman PKP yang awal. Yang saya rasa semua orang tak mahu dah. Perik dah duduk kurung dalam rumah. Ada yang sampai mental stress, dah sampai macam-macam tahap dah. Tekanan jiwa dan sebagainya. Yang kedua yang disebut oleh Tok Puan tadi adalah berkenaan dengan PRU. Pilihan Raya Umum yang bila-bila masa. Sekarang ini. Sekarang ini sebagaimana yang semua tahu bahawa pasukan kita sedang berunding tentang pilihan raya dan kursi dan sebagainya. InsyaAllah tim kita adalah tim yang kuat. 4 orang daripada 5 perunding kita semuanya menteri belaka. 4 orang daripada 5 adalah bertaraf menteri. Bukan seorang-seorang cokok-cokok saya seorang pergi bunuh dah. Ada 5 orang. Sama daripada parti lain gitu juga, ada 5 orang. Parti lain itu 5 orang, 2 menteri je. Parti sel lagi 5 orang, 3 menteri. Jadi kita ni ramah sikit daripada parti orang lain. Bukan nak sebut hal menteri itu, nak sebut tentang kekuatan. Apa yang menjadi tanggungjawab kepada para petugas muslimin-muslimat di seluruh peringkat adalah bersiap sedia untuk menghadap pilihan raya ini. Yang tentunya akan ada perbezaan dengan pilihan raya kita yang kita hadap sebelum ini. Kalau pilihan raya sebelum ini kita hadap banyak penjuru, maka tenaga, wang ringgit adalah banyak. Apabila sekiranya kita berjaya memastikan pilihan raya akan datang ini hanya 2 penjuru, maka insya-Allah tugasnya walaupun lebih mudah, tetapi kita tidak ingin berkurang dari segi gerak kerja kita. Kerana inilah suatu disiplin yang akan dilihat oleh rakyat. Oh, orang PAS ni pilihan raya nak dapat mudah pun dia menganggapnya perkara penting dan masih bersungguh-sungguh. Dan akan terdetik dalam kepala orang-orang seperti ini, orang atas pagar ini, bahawa orang PAS, petugas PAS, jentera PAS, kepimpinan PAS menganggap urusan kepimpinan negeri dan negara adalah satu perkara yang serius, penting dan bukan buat main-main. Para muslimat sekalian, sekali lagi saya ucapkan tahniah kerana bermesyuarat pada hari ini. Moga-moga mesyuarat pada hari ini walaupun ringkas tetapi menepati syarat dan menjadi suatu perkumpulan, gathering yang pertama, yang besar seperti ini selepas PKP yang PK awal itu. Sebagai akhirnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan membacakan sabda Nabi SAW, siru ala barakatillah, saya merasmikan Majlis Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan Marang ke-35 pada hari ini. Semoga mendapat rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.